Bayangkan ada orang yang bekerja, duduk di tempat yang seperti menjual minuman keras, menguruskan benda-benda yang haram, mengambil upah kerja-kerja yang tidak halal. Ini semua akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ini semua termasuk perkara-perkara yang perlu dielakkan. Ada orang tanya, ustaz, macam mana saya nak kerja tapi kerja susah, yang ini saja ada? Betul, tak dinafikan. Kalau kita betul-betul sudah berusaha untuk kita mencari nafkah atau mencari keperluan untuk terus hidup, betul, kita mulakan kalau itu sahaja semata-mata tempatnya. Tetapi jangan kita terus redha atau tak kisah dengan kerja tersebut. Perlu kita sentiasa berusaha mencari jalan untuk mengelakkan diri kita sentiasa duduk di situ. Jangan kita rasa benda itu, oh tak apa, aku susah, aku tetap boleh kerja kat situ. Tak boleh. Perlu kita usahakan, elakkan seboleh-bolehnya. Jangan berada di tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita bekerja, kita tak merompak, kita tak menyamun, tapi pastikan sumber tempat yang kita usahakan itu tempat yang sekurang-kurangnya tidak dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sesekali kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Menunjukkan harta walaupun mudah dicari, banyak jalan yang kita boleh dapat, tetapi tidak sewenang-wenangnya boleh kita lakukan, boleh kita ambil. Perlu diteliti apa kaedahnya, jalan apa yang kita cari. Bayangkan kalau harta yang semudah untuk kita dapat dengan jalan yang haram, jalan yang syubhah, ini mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala, merosakkan pelbagai institusi, merosakkan pelbagai hal dalam kehidupan kita. Bayangkan bagaimana rasuah telah merosakkan banyak negara di luar sana. Bayangkan rompakan, samun, semua ini melibatkan harta. Apabila diperolehi, dicari dengan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, perihal harta ini berulang kali disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tentang riba umpamanya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, jangan sesekali kamu ambil riba, jangan makan riba. Allah Subhanahu Wa Taala cukup murka dengan tindakan atau sikap orang yang memandang remeh tentang riba. Banyak jalan di luar sana yang kita lihat umat Islam terjebak di dalamnya. Kita lihat ada yang terlibat dengan pelaburan yang banyak syubhah, yang terlibat dengan macam-macam aktiviti yang tidak jelas kepatuhan syariahnya. Alhamdulillah, kita di Malaysia ada badan yang memantau seperti Suruhanjaya Syariah, di bank-bank ada, di bank negara, dan ini tujuannya untuk melihat pergerakan kita dalam institusi kewangan dan juga melibatkan harta secara umum ini dipantau untuk menjadikan umat Islam tidak terlibat ke kancah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu dalam kehidupan kita ini bukan semata-mata banyak ataupun nilai yang banyak itu untuk dikejar. Betul, umat Islam memang perlu kaya, memang perlu mencari dana yang besar untuk menjadikan kekuatan ekonomi Islam. Tetapi seperkara yang perlu ditekankan adalah soal keberkatan, soal nilai halal, soal nilai barakah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Bayangkan jika banyak sekalipun tetapi sedikit pun tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit pun tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seperti yang disebut dalam Quran, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan itu semua seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada nilai kebaikan yang kita lakukan. Contohnya kita menginfak sesuatu harta ke jalan yang benar, jalan yang baik, tapi bersumberkan dengan jalan yang haram, itu langsung tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting supaya kita nak jadi seorang mukmin yang berusaha membangunkan ekonomi diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita, tetapi dengan jalan yang diizinkan atau yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi orang yang tidak mengambil kisah soal bagaimana urusan harta itu diuruskan. Pesanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, jadikan ia sebagai satu panduan yang menjadikan kita berhati-hati dalam memilih jalan mencari harta di dunia ini. Wallahu a'lam.